Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal aku salahnya kira tiga ayat. Kira kalau ada yang ketiga dah. Semua tiga. Saya buka besar kan? Kambing. Kita tak ada. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita. Kita bertemu lagi pada Ramadan kali ini. Ada orang dia tak sempat buka Ramadan kali ini meninggal dia. Alhamdulillah, panjangkan umur kita. Baik, ini pun tak beza maaf. Pukul 10 lah. Lagi yang kembali tiga soal tadi. Dan betul-betul hari nak makan macam tak tadi main mengayak je. Balas kuih sikit ya. Tak ada nak makan nasi. Imam balung pula panjang, pukul 10 lah. Ni Ustaz dah bercakap goreng-goreng sebelum dia tak masuk lagi isi. Jahat lagi. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya terkenal hadis 40. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sangat terbilang, yang sangat terkenal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ini dia pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ini ke negeri Yaman menjadi qadhi, pemutus hukum hakam di sana. Mu'adz bin Jabal dia meninggal di Jordan 18 Hijrah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu hari aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku suatu amalan yang bila aku buat amalan itu dia membolehkan aku masuk ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka Allah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar pertanyaan daripada Mu'adz, lalu baginda berkata, "Wahai Mu'adz, ya Mu'adz, sesungguhnya engkau telah bertanya suatu soalan yang sangat azim, yang sangat besar. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepada aku suatu soalan yang sangat besar. Sesungguhnya mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Mu'adz," sabda Nabi, "hendaklah engkau menyembah Allah, wala tusyrik bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan engkau samakan dia dengan sesuatu." Tuan-tuan, perkara ini berada di dalam lubuk hati kita. Kita berdiri, mengangkat takbir, membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kita rukuk, kita bertasbih kepada Allah, kita sujud,
kepala kita letak bawah lagi daripada punggung kita, dengan penuh penghinaan kepada Allah, dengan merasakan diri kita penuh dengan dosa. Tuan-tuan, untuk kita merasa manisnya solat itu, dia bersangkut paut dengan iman. Buatlah solat 23 rakaat ke 30 rakaat ke, dia berkaitan dengan iman. Ini duk buat tadi ni, duk semayang boleh rena lagi. Masa duk baca, imam duk baca juga dengar betul lagi. Oh, ni terbang main mana ni? Ini pasal berdengung macam ni. Hidup ni. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh, tengok tembung pula. Jauh. Terima kasih minum. Ini potong kaki ni. Baik. Solat yang kita solat tadi itu dia berkaitan dengan iman. Sabda Nabi SAW, wahai Mu'ad, hendaklah engkau menyembah Allah, dan jangan engkau samakan dia dengan sesuatu. Betul nampak? Boleh senang tapi nak buat susah. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, hendaklah engkau menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, hendaklah engkau berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Setelah daripada itu, baginda bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ala adulluka ala abwabul khair. Wahai Mu'ad, mahukah aku beritahukan kepada engkau abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, iaitu amalan-amalan sunat, amalan-amalan tambahan. Jawab Mu'ad, bala ya Rasulullah, iya sudah tentu, beritahukanlah kepada aku. Sabda Nabi SAW, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hendaklah engkau berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai yang menghalang engkau daripada api neraka. Tuan-tuan, di bulan Ramadan kita berpuasa. Puasa dia menghalang, dia merupakan perisai yang menghalang kita daripada api neraka. Kemudian sabda Nabi SAW, hendaklah engkau bersedekah. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan segala kesalahan yang telah lalu, seperti mana air memadamkan api. Air ini kita nyala api, kita tuang air itu padam. Begitulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Sedekah yang kita keluarkan ikhlas kepada Allah, dia memadamkan segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Tuan-tuan, di bulan puasa, berilah sedaya yang mungkin kita mampu. Tak kiralah banyak mana. Mudah-mudahan Tuhan ampun segala dosa. Kemudian baginda junjungan besar Nabi SAW bersabda, wahai Mu'ad, hendaklah engkau solat di pertengahan malam, yakni solat tahajud, kerana ia juga dapat memadamkan segala dosa engkau yang telah lalu. Lalu Nabi SAW membaca ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma, sehinggalah habis ayat itu. Yang bermaksud orang yang beriman berusuk belakang mereka ni, lampu belakang mereka ini jauh renggang dengan tempat tidur di pertengahan malam. Mereka bangun, yad'una rabbahum, mereka bermohon kepada Tuhan dengan penuh ketakutan, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka bermohon kepada Allah keampunan dengan penuh pengharapan, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu Nabi SAW kembali bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, mahukah aku beritahukan kepada engkau kepala pekerjaan, tiang-tiangnya dan puncak? Jawab Mu'ad, bala, sudah tentu ya Rasulullah, beritahukanlah kepada aku. Kata baginda junjungan besar Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam unggahnya adalah Islam, tiang-tiangnya merupakan salat, dan puncaknya adalah jihad. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, mahukah aku beritahukan kepada engkau kunci segala apa yang telah aku ceritakan sebentar tadi?" Nabi kembali bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, mahukah aku beritahukan kepada engkau kunci segala apa yang telah aku sebutkan sebentar tadi?" Ni yang puasa, yang solat, amalan sunat, macam-macam. Kunci segala apa yang telah aku ceritakan kepada engkau sebentar tadi. Jawab Mu'adz, "Bala, sudah tentu ya Rasulullah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hada. Ya Mu'adz, kuffa 'alaika hada. Ya Mu'adz, kuffa 'alaika hada." Nabi keluarkan lidah Nabi, kemudian Nabi bersabda, "Wahai Mu'adz, peliharalah lidah engkau. Wahai Mu'adz, peliharalah lidah engkau. Wahai Mu'adz, jaga lidah baik-baik." Mu'adz bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, takkan kerana lidah dia boleh masuk dalam neraka? Takkan lidah punya pasal manusia dia boleh masuk dalam neraka?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi sesungguhnya tidak akan dibenamkan muka anak Adam itu ke dalam api neraka hanya kerana hasil tanaman yang dibuat oleh lidah." Hadis itu riwayat Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya nak sebut di dalam hadis yang saya bacakan tadi, satu persatu Nabi sebut kepada kita. Apabila Mu'adz bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagi tahu dekat aku apa dia amalan yang kalau aku buat boleh aku masuk syurga dan dia boleh menjauhkan aku daripada api neraka." Kata Nabi, "Hang tanya soalan yang besar ni." Kemudian Nabi menceritakan satu persatu rukun Islam, amalan-amalan sunnah, tunggak tiang dan puncak. Yang terakhir Nabi mengeluarkan lidah dan Nabi bersabda, "Wahai Mu'adz, peliharalah lidah engkau." Tuan-tuan, segala apa amalan yang kita buat, lidah kita tak mau cakap. Lidah ni keluar apa yang kita nak cakap. Saya sebut di kuliah Zuhur di Kuala Lumpur, saya sebut, tuan-tuan, kalau lah diminta bayar kita cakap ni, tuan-tuan tak nak cakap ni, macam ni dia kan. Aku seorang nak cakap kan? Kalau minta satu perkataan tu bayar uang, campur JC lagi memang keluar. Memang tak boleh cakap kan? Ya, semua. Tapi suatu perkataan yang kita keluar tidak diminta untuk kita bayar. Lepas dia boleh nak cakap. Kita melakukan amalan sunat ni, solat tarawih macam-macam, tapi mulut siang tak boleh jaga orang. Mengumpat orang, kata macam-macam dekat orang. Ini saya pesan kepada diri saya dan saya pesan kepada tuan-tuan. Kesimpulan yang kita nak ambil daripada hadis ini, selain daripada kita memelihara amal kebaikan yang lain, peliharalah lidah kita. Nabi sebut kerana lidah manusia itu akan diumbatkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dekat dulu. Beliau. Tepat. Tengok lagu macam tengah hari ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya nak pesan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sebut dah benda ni di manapun. Mana pun saya sebut benda ni. Tuan-tuan, saya berada di sini, saya bercakap, tuan-tuan, dengan kadang-kadang perkataan itu boleh menyentuh di hati, kan? Boleh merubah kehidupan suatu orang, tuan-tuan ataupun perempuan. Tetapi pada hakikatnya tuan-tuan tidak mengetahui apa yang sedang saya alami di sini. Apa masalah yang sedang menghimpit saya duduk di sini, kan? Nampak senyum kan? Sebab tu saya selalu pesan di mana pun tuan-tuan,
doakanlah untuk saya apa juga dalam supaya Allah mudahkan segala urusan saya. Dalam nak berdakwah ni, saya bercakap depan ni, tuan-tuan semua pernah jumpa muka saya pergi kat luar tempat kita jumpa saya kata masa tak kenal. Ustaz sama kat tempat saya. Oh ya. Saya tak kenal. Di mana pun orang kenal juga. Tak nak popular. Bukan nak abang tak popular. Tak popular pun TV pun tak pernah masuk. Tapi nak cerita kata, bila kita duduk sini seorang pendakwa, semua tengok kita, semua tengok saya. Semua kata bawa bagus kita, dia tak tahu hantu ayah pun macam mana. Sebab tu saya selalu pesan, doakan untuk saya minta doa daripada tuan-tuan, saya harapkan syafaat daripada tuan-tuan ini di akhirat nanti. Dan saya harapkan sangat kalau tuan-tuan ada di sini bangun tengah malam untuk solat tahajud, kalaulah tuan-tuan ingat kepada saya, tolonglah selip nama saya dalam Al-Quran supaya saya mendapatkan segala urusan saya. Dan yang terakhir lagi saya nak pesan berkenaan dengan hadis yang saya baca tadi, mulut ni mulut kita ni tuan-tuan. Bila saya cakap ni kan, tuan-tuan tengok elok, betul tak? Tengok elok kan, kau pun bagus kan. Kata sudah tak elok tengok kan. Cakap pun bagus, nampak macam akhlak kan. Sekali pergi start kereta, masuk kereta, tutup pintu kereta, jalan. Dia start tak guna punya yang buat slow sangat ni. Wah sini buat 100 yang buat 80, dah lulus sikit. Dia kata apa tadi yang bagi sini kanan, tadi yang belok kiri, kanan dah masuk kiri, bagi kiri dah. Tak guna punya tu apa lagi, dah video je, tidur kan apa. Makin kena ni. Mata mulut. Takkan tuan-tuan tak bisa. Elok ni semayang 5 waktu ni, kosong Allah, mana sudah semua buat. Naik kereta kacau. Atau main. Naik kereta kacau. Mulut. Wah, bila kawan tu keluar lagi, dia kata, apa aku? Kata, dekat minyak Allah tu ni. Tak ada apa-apa saja. Dia ni hero seorang diri dalam kereta. Mulut cakap ni lepas. Di Shah Alam, saya nak balik kuliah, berhenti kat lampu isyarat. Bila hijau tu jalan, saya duduk letak lain kanan jalan, blok kiri ni depan tak jalan. Kawan tak jalan, kita jalan belakang ni, saya tengok siapa tak jalan, mana-mana ten, mana suruh jalan, jalan, dia kata dia tak jalan. Lepas tu bila saya dekat, jadi buat apa, pergi dekat, tengok sebelah, lah, lena, tidur. Yang bersyarat dia boleh tidur. Seorang belakang maki bukan tak. Jalan tak kurang dia banyak kawan tu lena. Ada tuan-tuan naik kereta boleh, ada orang naik motor dengan isteri dia ni, mesti duduk belakang lena. Suami dia kata lena, aku masuk belakang. Tengok. Betul. Dia tidur tak tahu hati bahagia siapa. Kita nak tidur macam susah. Nak macam mata ni Allah. Tutup ambil lampu semua. Tak mau tidur juga. Tapi dia atas motor pun boleh tidur kan. Risau tak? Kita betul. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sampai dekat tu. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adapun tuan-tuan yang duduk ni tak nak balik lagi ni kan. Dia duduknya dia luangkan masa sikit nak dengar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik dari makan, ni seorang yang kira dia cakap. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sudah duduk dan luangkan sedikit masa mendengar sekiranya daripada saya. Adapun tuan-tuan yang berada di bawah yang arif daripada saya yang berada di atas, saya akhiri dengan ucapan qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.